kedudukannya nanti segera dinaikkan oleh Allah. Begitulah juga dengan meninggalkan benda haram. Itu semua diperintah meninggalkan benda haram. Yang hebatnya apabila hamba tadi sanggup menahan nafsunya untuk meninggalkan perkara yang makruh. Apabila hamba tu tadi sanggup menahan nafsunya meninggalkan benda yang makruh, maka di situlah ada kelebihan pada seseorang hamba tadi. Meninggalkan benda yang haram itu semua diperintah oleh Allah. Laki-laki, perempuan, tua, muda, yang mukallaf semua diperintah oleh Allah meninggalkan perkara yang diharamkan oleh Allah, zahir dan batin ni. Tetapi meninggalkan perkara yang makruh itu masih ada pilihan lagi. Apa maksud makruh? Perbuatan yang dilarang oleh Allah tetapi larangannya tidak mu'tamad, larangannya tidak putus, larangannya tidak mu'tamad, seperti larangan haram. Haram mu'tamad. Larangan haram itu mu'tamad, siapa pun tak boleh buat. Tapi makruh ni masih lagi ada kelonggaran. Meskipun seorang itu buat benda makruh, dia tidak diberi dosa oleh Allah, tidak dijanjikan azab oleh Allah, tetapi merugikan dirinya kerana membuat sesuatu perkara yang tidak disukai oleh Allah. Tapi tak sampai jadi dosa lah. Jadi orang yang nak menuntut kelebihan pangkat darjat sisi Allah, dia akan sanggup menahan dirinya daripada membuat benda makruh. Tu hebat. Dia meninggalkan benda makruh, memperbanyakkan buat amalan yang sunat. Tu baru ada kehebatan, kelebihan pada hamba-hamba itu. Berbanding dengan hamba-hamba yang lain. Yang lain semua buat yang solat wajib, solat meninggalkan yang haram. Baik, ini di antara peluang ataupun kelebihan yang Allah tawarkan. Apa itu amalan sunat? Amalan yang digalakkan oleh Allah, galakkan daripada Allah, tawaran yang baik daripada Allah, promosi hebat daripada Allah kepada mana-mana hambanya yang nak beribadat. Allah Ta'ala menggalakkan mereka supaya melakukan amalan yang sunat. Itu promosi. Kalau Allah yang mempromosi, kalau Allah yang memberi tawaran, sudah tentulah keuntungan dan kelebihan yang sangat banyak akan diperolehi oleh mereka yang mengambil ataupun yang membuat, yang menyambut tawaran Allah Ta'ala tadi, amalan sunat. Lagi pula amalan sunat ni tujuannya supaya kita dapat mengisi masa-masa yang selebih daripada membuat amalan yang wajib. Bila dah buat yang wajib-wajib, dah tak ada wajib lagi dah. Contohnya hari ni dah habis dah nak solat fardu zuhur dah sudah ada. Fardu zuhur dah sudah ada. Lepas tu contohnya pagi tadi kita tak bangun subuh, dah qada subuh dah. Apa nak buat lagi? Tak ada dah nak wajib lagi. Buat sunat pula dah. Mana isi masa. Lepas tu ulama-ulama dulu, orang soleh dulu penuh dengan wirid, zikir dan sebagainya, kerana nak mengisi masa-masa tadi tu. Selepas daripada buat yang wajib-wajib tadi, mereka tak nak biarkan masa ni kosong tanpa ada kebajikan. Apa tu, semayang lah, baca Quran lah, salawat lah, berzikir lah, baca wirid lah, pergi ziarah lah, macam-macam lah. Bahkan kata Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, kata Syekh Nuruddin Al-Banjari, kita ni digalakkan supaya memperbanyakkan ibadat, supaya kita tak bosan. Daripada celik mata sampai nak tidur balik, pelbagaikan ibadat, baru kita tak bosan. Kalau semayang daripada celik semayang sampai nak tidur balik, bosan kita nanti. Tapi pelbagaikan. Nak tidur, niat supaya nak jaga kesihatan, sebab besok nak bangun cari nafkah yang halal untuk anak bini. Jadi tidur itu sendiri ibadat. Berapa jam dia tidur? 5 jam. 5 jam tu ibadat bagi diri dia. Kemudian dia celik mata, dia nak pergi kerja, niat dia nak pergi kerja, nak cari rezeki yang halal untuk memudahkan urusan ibadat dia dan anak bini dia. Jaga niat kita cari rezeki. Kita cari rezeki apa pun, perniagaan ke, kerja sendiri, swasta, kerajaan, makna selagi pekerjaan kita tu halal, urusannya halal, niatkan untuk
beribadat. Ini pesan Al-Imam Al-Ghazali rahimahullah ta'ala, yang difaham daripada kalam Imam Ghazali. Barang siapa yang bersusah payah di atas dunia ini, bersusah payah cari rezeki, susah tak? Susah kan? Korban masa, korban penat, kadang-kadang sampai gadai nyawa. Ada orang yang bekerja sampai gadai nyawa, kadang panjat tiang tinggi. Ada kita tengok dalam video tu, gajinya berapa setahun? Juta. Cukup 2 kali dia kerja seumur hidup dah ada. Tapi panjat tu tinggi, bukan main lagi tiang. Kita kata pasal tak ke heli je. Adalah sebabnya tu katnya panjat tu. Tukar mentor kat atas. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Ada yang sanggup buat. Tapi kalau naik selamat, turun selamat, kaya. Kalau naik selamat, turun tak selamat, untung bini dia lah. Bini dia lah untung. Jadi janda jutawan lah bini dia. Betul. Nampak tak? Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Itu. Baik. Jadi 2 rakaat sembahyang sunat safar. Jadi disuruh, digalakkan orang yang nak musafir, selain daripada diberi rukhsah, kelebihan oleh Allah untuk menunaikan solat jamak ataupun qasar, ataupun jamak serta qasar. Dia jamak dan qasar tu bukan wajib digabungkan. Sembahyang jamak dan sembahyang qasar bukan wajib digabungkan, boleh buat pilihan. Kita nak jamak sahaja boleh, nak qasar sahaja pun boleh, nak tamam pun boleh. Tapi pahala qasar lebih banyak daripada pahala tamam. Kita nak musafir contohnya, kita nak singgah nantikan solat Zuhur di luar qaryah kita buat 2 rakaat Zuhur, itu pahalanya lebih daripada buat 4 rakaat. Itu kelebihan yang Allah bagi kepada mana-mana yang nak musafir dengan niat yang harus, bukan niat yang haram. Adapun niat yang haram tak boleh, tak diberi kelonggaran. Dia kena solat macam biasa, cukup rakaat yang 4. Jadi selain daripada itu, orang nak musafir ni sebelum dia nak menunaikan sembahyang jamak ataupun qasar, dia boleh menunaikan amalan sembahyang sunat yang dinamakan sembahyang sunat safar. Dan 2 rakaat sunat orang yang hendak pergi-pergian. Orang nak pergi-pergian, orang nak keluar musafir. Jadi seperti hadis yang diriwayatkan oleh Anas bin Malik radhiyallahu ta'ala anhu, apa kata dia? Mastakhlafa fi ahlihi min khalifatin ahabbu ila Allahi min 4 raka'atin yusallihinna al-'abdu fi baitihi idza shudda 'alaihi thiyabu safarihi. Maksudnya tiada menuntuti ganti pada ahlinya daripada 1 khalifah terlebih kasih kepada Allah Ta'ala daripada 4 rakaat yang disolatkan oleh hamba Allah di dalam rumahnya apabila diikatkan pakaian musafirnya, yakni ketika dia nak musafir. Bila nak keluar musafir, sebelum dia keluar rumah tu dia sembahyang sunat. Salli sunnat as-safari raka'ataini lillahi ta'ala. Di antara perbuatan sembahyang sunat yang dikasihi oleh Allah apabila hamba dia buat. Sembahyang sunat safar. Nak buat, tak nak buat, tak ada masalah. Yang loba kepada kebaikan, kebajikan, buat. Yang tak loba, tak nak buat, tak ada masalah. Digalakkan buatlah. Yang tak pernah buat, cubalah beramal sekali. Kita dah tahu ni, cuba beramal. Nak pergi Melaka, nak pergi Melaka pula. Nak pergi Shah Alam, nak pergi Kuala Lumpur ke, nak pergi ada kerja luar ke, dekat KL ke, sembahyang sunat safar.
sebelum gerak. Demikian lafaz niatnya, usolli sunnatas safari raka'ataini lillahi ta'ala. Itu lafaz niatnya. Kalau baca dapat pahala berlafaz. Apa tujuannya? Kenapa disunatkan berlafaz? Supaya memudahkan hati kita untuk mengingatkan niat di dalam sembahyang tadi. Jadi bila kita baca serta kita faham usolli, maknanya aku nak sembahyang sunnat safari, aku nak sembahyang sunat, aku nak sembahyang sunat 2 rakaat kerana Allah. Jadi bila dia takbir nanti Allahu Akbar, dalam hati ini senang nak melintaskan qasad dan ta'yin. Jangan lupa, sembahyang sunat yang berwaktu, sembahyang sunat yang bersebab. Ada 2 perkara yang perlu, yang mesti dilintaskan di dalam hatinya, yang dipanggil niat tu. Yang dipanggil niat sembahyang tu. Di dalam takbiratul ihram, bila sembahyang sunat yang bersebab, sembahyang sunat yang berwaktu, ada 2 benda di dalam niat. Bila sebut niat tu, hati dia tu. Iaitu mana? Yang pertama qasad, dan yang kedua ta'yin. Jadi 2 benda ni lah yang dilintaskan dalam hati sewaktu kita mengangkat takbiratul ihram. Allah dalam hati kita, aku solat safar. Itu je. Itu saja, itu je dalam hati. Allahu Akbar dalam hati, aku sembahyang sunat safar. Tak perlu nak sebut sunat safar. Aku sembahyang safar. Allahu Akbar dalam hati, aku solat safar. Itulah dia niat, lintasan hati tu. Bukan disuruh membaca dalam hati sahaja aku sembahyang sunat. Itu namanya hadisun nafsi, itu namanya bercakap-cakap dalam hati. Niat bukan bercakap-cakap dalam hati. Niat tu lintasan hati yang bersahaja. Lintasan hati yang bersahaja. Dalam waktu kita mengangkat takbir, dalam bersahaja kita melintaskan dalam hati kita, aku solat safar. Itulah dia niat. Bukan disuruh sebut sahaja aku dalam hati, tak perlu sebut sahaja aku. Memang kita nak solat lah tu. Qasad dia nak solat. Qasad tu makna tujuan. Apa tujuan? Nak solat. Solat apa? Safar. Adalah tu 2 tu, qasad dan ta'yin. Ingat tu. Itu niat pada niat untuk sembahyang sunat yang bersebab atau sembahyang sunat yang berwaktu. Ada pun sembahyang sunat mutlak. Sembahyang sunat mutlak, satu je niat dia, aku solat, tu je lah. Allah dalam hati, aku sembahyang, tu je. Itu sembahyang sunat mutlak. Saja aku sembahyang usolli sunatas safari raka'ataini lillahi ta'ala, saja aku sembahyang 2 rakaat sunat safar kerana Allah. Kemudian 2 rakaat sembahyang sunat qudum. Macam-macam rupanya ada sembahyang sunat ni. Kita tahu qabliyah ba'diyah je. Kita tahu sembahyang sunat qabliyah, sembahyang sunat ba'diyah. Itu je yang kita tahu. Rupanya macam-macam peluang Allah bagi. Mana-mana hamba yang atas dunia nak pahala banyak, nak kebajikan banyak, buatlah pahala sembahyang, buatlah sembahyang sunat ni banyak-banyak. Macam-macam sembahyang sunat ada. Jadi baru tengok balik duk cerita tadi tu. Pelbagaikan ibadat. Bekerja tadi 8 jam, niatnya nak mencari rezeki halal supaya beribadat. 8 jam ibadat dah. Tadi tidur 5 jam dah ibadat, sebab dia tidur dengan niat yang baik. Betul? Tidur hukum asalnya harus, tapi bila tidur tadi diletakkan dengan niat yang baik, tidur untuk apa? Tidur untuk tujuan maksiat, jadi dosa. Tidur dengan niat nak bangun besok, nak cari rezeki yang halal. Tidur sebab nak jaga kesihatan supaya boleh beribadat. Tidur itu ibadat. Kalau tidur tanpa niat, tidur dia tidur harus saja, tak dapat pahala. Maknanya orang yang tidur dengan niat baik ni, kalau dia mati dalam tidur tu, mati dia dalam ibadat. Mati dalam ibadat. Itu penting niat tu. Orang jahil, kita kalau tak belajar, jahil tak tahu, rugi yang kita. Orang lain mati dalam tidur dapat pahala, kita mati dalam tidur contohnya sia-sia. Itu kelebihan. Itu yang disuruh ulama kata, mari mengaji, mari belajar, nanti macam-macam benda yang korang boleh tahu, macam-macam benda yang Allah akan bagi tahu kita. Tidur tu
asalnya harus, tapi bila diniatkan untuk tujuan yang baik, maka dia jadi ibadat. Bukan harus dah namanya. Barangkali jadi sunat, tidur dapat pahala sunat, silap-silap dapat pahala wajib dia. Tapi kalau tidur untuk nak menolong buat maksiat, maka dapatlah haram, dosa dah dia tidur. Dia nak tidur sebab malam kan nak bangun buat maksiat. Jadi tujuan dia tidur tu supaya dia selesa nanti nak buat maksiat tengah malam. Dosa tidur dia. Kalau dia tidur macam tu mati, na'udzubillah. Jadi betulkan niat kita. Jadi tidurnya 5 jam ibadat dah. Lepas tu bangun tidur, niat aku nak pergi kerja, nak cari nafkah yang halal, nak tunaikan tanggungjawab aku sebagai seorang suami, ataupun aku sebagai seorang isteri, aku nak pula kerja ni nak bantu meringankan beban suami aku. Walaupun dia ada bagi nafkah, aku saja nak tolong memudahkan urusan dia, supaya aku tak masuk dalam golongan isteri yang memberatkan suami. Aku saja nak tolong dia. Seikhlas hati aku. Sepatutnya dia yang tanggung aku semua, tapi aku nak sama-sama dengan dia. Contoh, aku bekerja, aku nak ringankan beban dia. Aku tak nak dah minta duit daripada dia. Bahkan aku kalau ni aku nak tolong dia pula. Salah tak? Tak salah. Bila isteri redha tak ada masalah. Yang salah kalau suami dia paksa bini dia ke, kau kena kerja. Cukup bulan gaji kat sini, aku nak lepak rumahnya main TikTok, kau keluar itu tak boleh. Ni dah sukarela isteri dia nak meringankan beban suami dia. Ibadahlah bagi isteri. Payahlah nak cari isteri yang macam tu. Payahlah nak cari isteri yang ikhlas macam tu. Yang bagi yang bekerja, niatkan macam tu. Yang suri rumah, cara suri rumah. Diuruskan rumah tangga tu khidmatnya suami lah tu. Jangan uruskan rumah, uruskan anak dan sebagainya itu. Walaupun pekerjaan-pekerjaan urusan rumah tu ada yang bukan jadi tanggungjawab ataupun kewajipan dia, tapi sengaja dia nak buat kerana nak memudahkan, nak tolong suami dia, nak ringankan urusan suami dia. Yang bekerja pun niat nak ringankan urusan suami, nak tolong, mudah-mudahan tak masuk dalam isteri yang menyukarkan urusan suami dia, nak menyenangkan hati suami dia. Jadi bekerja dia tadi, pekerjaan dia tadi tu 8 jam tadi, ibadat, dapat pahala dia. Lepas tu korang semayang lagi. Jadi pelbagaikan ibadat, barulah kita tak bosan. Nanti dalam tak sedar 24 jam tu dia beribadat. 24 jam tu dia beribadat. Balik kerja, sampai balik tu set dah. Malam ni ada kuliah maghrib, aku nak balik nak balik cepat, mandi-mandi, siap-siap berehat, malam ni kan ada kuliah pula. Ibadat lagi. Nampak tak? Jadi ini maknanya setiap hari dia duduk dalam ibadat, 24 jam setiap hari ibadat tanpa disedar. Jadi ibadat ni bukan semata-mata baca Quran, bukan semata-mata sembahyang. Jadi kata Syekh Nuruddin Al-Banjari, pelbagaikan supaya kita tidak bosan beribadah kepada Allah. Supaya kita tak bosan. Jadi dalam tak sedar kita beribadat. Kalau nak sembahyang 24 jam, mana maunya. Nak sembahyang 24 jam, mana maunya. Nak duduk dalam kuliah 24 jam, mana maunya. Malam ni pun kita nak sudah cepat sebab katanya ada kambing datang malam ni. Jangan main kambing. Tapi abang tak umum tak ada umum. Tak patut tak ramai. Kalau umum malam ni ada kambing, insya-Allah penuh sekolah kita. Sebab kambing ni dia punya hebat lebih daripada guru lagi. Sungguh lah. Sungguh. Kambing tu ada hebat. Hebat dia lebih daripada guru. Satu kadang kambing, tengoklah kambing datang, semua datang, lelaki datang, perempuan datang, remaja datang, budak-budak datang. Bila kambing datang suruh, guru datang, tak kena datang, katanya mau. Malam ni ada ceramah Al-Habib, malam ni ada ceramah Al-Syekh, malam ni ada taknya datang. Malam ni ada kelas pengajian tauhid, malam ni ada kelas pengajian tasawuf, tak adanya. Yang datang tu pun kadang terpaksa sebab ahli jawatan kuasa. Tak ada jawatan kuasa, tak datang dah. Bukan tempat sini, tempat lain. Ada yang macam tu. Dia mengaji sebab atas lesen
ahli jawatan kuasa masjid. Pun okey lah tu. Ada ahli jawatan kuasa masjid yang tak datang ngaji, ada juga. Tu lagi pelik lah tu. Faham-faham sudahlah. Ni kambing jangan mamat. Dia kambing tu nak datang surau masjid, diumumkan pula pada hari Jumaat contohnya siap. Walaupun yang mengajar tadi tu tak ada apa tauliah, tak ada ngaji luar, tak hafal Quran, tak apa hadis. Kalau solat dia qul huwallahu inna a'tainah je. Tapi penuh masjid, penuh surau. Sebab apa tadi? Kambing. Jadi kita tak payah nak perasan hebat lah kalau kita mengajar, tak payah rasa hebat. Kambing lebih hebat daripada kita lagi. Sungguh lah. Jadi dan demikian lagi, maju-maju orang tak beritahu orang. Kalau tadi kan kita dapat makan sikit je. Dan demikian lagi sembahyang sunat kudum. Sembahyang sunat kudum. Apa sembahyang sunat kudum ni? Sembahyang sunat bila dah sampai destinasi. Bila dah sampai destinasi, kita nak pergi tadi tu. Tadi nak keluar rumah. Malam ni Abang Man nak balik Padang Temu. Ni Abang Man, Masya Allah, tabarakallah. Atau dia petang tadi balik, dia tak ada, sabar tunggu nak ngaji dulu katanya, baru balik. Subhanallah, alhamdulillah. Itulah orang-orang bila Allah sayang, Allah bagi taufik, dia jadi mudah pada dia. Orang yang Allah tak bagi taufik, payah, tak boleh, tak nampak jalan. Tapi mana-mana orang yang Allah buka jalan, pada dia tak ada payah. Tapi bila ditutup jalan, yang satu taman tak datang. Tapi bila buka jalan, orang Korea lain datang. Ni abang kita ni kan duduk sini, abang kita ni kan duduk sini, duduk belah-belah bandar Melaka. Sampai sini, orang sini tak datang sini. Nampak tu, kata pilihan-pilihan Allah tadi. Alhamdulillah. Mudah-mudahan Allah kekalkan, Allah jaga hati kita, insya-Allah. Syukur, alhamdulillah Allah pilih kita. Sembahyang sunat kudum. Demikian lagi niatnya usolli sunnatal qudumi raka'ataini lillahi ta'ala, saja aku solat 2 rakaat solat sunat kudum kerana Allah. Ini pun ada hadisnya daripada Ka'ab bin Malik, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kana la yaqdamu min safarin illa naharan fi dhuha, fa idza qadima bada'a bil masjidi fa shalla fihi masjid raka'ataini thumma jalasa fihi. Maksudnya adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, orang yang berselawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam tanpa hadir hatinya. Dia selawat tanpa hadir hatinya. Sambil tengok TV dia selawat, sambil bawa motor dia selawat, sambil main TikTok dia selawat. Dia selawat tanpa ada hadir hati. Itu Allah balas dengan 10 kali selawat atas diri dia. Dalam keadaan dia berselawat dengan lalai. Itu kelebihan selawat. Dia selawat sekali, Allah balas dengan 10 kali rahmat daripada Allah dapat. Kalau dia berselawat dalam keadaan hadir hatinya, tidak ada perhitungan yang boleh diletakkan balasan kepada orang yang berselawat kepada Nabi SAW dengan hadir hati. Sampai dia selawat tu dia mengingatkan Rasulullah SAW. Sampai dia berselawat tu dia faham maksudnya, minta Allah Ta'ala naikkan darjat Nabi sallallahu alaihi wasallam, turunkan rahmat, keselamatan, kesejahteraan yang berpanjangan sampai bila-bila kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Makna dia selawat sambil disertakan dengan hadir hati, itu tak ada hitung, tak ada nombor nak diletakkan, punya banyaknya kelebihan yang Allah bagi. Baik, jadi kata Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah Rasulullah SAW tiada datang daripada musafirnya. Tiada datang maknanya tiada sampai, tiada kembali, tiada datang, tiada kembali
daripada musafirnya kecuali siang hari pada waktu duha. Adalah Rasulullah SAW tiada datang daripada musafirnya, tiada pulang daripada musafir. Maknanya dah pergi musafir, balik lah. Dah musafir, balik, dah balik. Kecuali siang hari pada waktu duha. Nabi selalu sampai tempat dia, qaryah dia, dia pulang musafir waktu duha. Maka apabila datang dari musafir, maka apabila jangan main tu, killer pun ngaji. Kita yang bukan killer tak nak ngaji, malu lah. Ngaji ni untuk semua, untuk killer, untuk tekong, untuk feeder. Barulah. Ilmu untuk semua sahabat. Jangan kita pandai-pandai letak-letak pilih-pilih bulu. Orang belajar agama mesti orang ni dah semua kena ngaji. Dia akan jadi killer yang bertakwa. Dia kalau libas pun dia tak libas ke depan. Lepas lepas libas dia minta maaf Maka apabila datang dari musafir, lalu ia Nabi SAW memulai di masjid di dahulu. Makna Nabi singgah masjid. Kalau Nabi pergi musafir tadi, sebelum keluar Nabi solat sunat safar. Bila Nabi nak balik kampung, Nabi singgah masjid dulu. Dia tak balik rumah terus, dia singgah masjid. Kemudian lalu ia Nabi SAW singgah di masjid dahulu. Maka ia Nabi SAW bersolat 2 rakaat padanya. Dan baginda beliau, mana baginda duduk padanya, mana iktikaf kat masjid tu. Baru dia balik. Kita tak ada masa, sampai rumah terus lah kita. Balik terus ke rumah, tak adanya nak tinggal masjid. Singgah pun sebab sakit perut, dah tak tahan sangat. Baru singgah masjid. Sungguh ramai orang singgah masjid. Siapa kata tak ramai? Ramai orang singgah masjid, tapi untuk terkencing terberak lah, bukan untuk semayang. Sakit pula. Sakit pula. Masjid tu masjid. Surau mana surau? Iya. Buktinya bila dah sampai rumah, malam ada kuliah, ada solat jemaah, mana ada nak datang masjid? Sebab kat rumah ada tandas dah. Masing-masing rumah ada tandas dah, jadi tak perlulah masjid. Saya fikir ya ke tidak, dia cakap. Tapi tak semualah, bukan kata semua. Ada golongan yang macam tu perlukan masjid untuk terkencing terberak. Bukan perlukan masjid untuk nak menunaikan kewajipan dia, belajar agama ataupun nak menghidupkan, mengimaratkan masjid. Bukan. Dia cari masjid sebab sakit perut. Muju Allah jadikan sakit perut. Boleh jadi itulah asbab besok jadi saksi. Boleh jadi itu jadi saksi. Asbabnya dia ada, kaki aku ada juga ya Allah sehingga ke masjid, tapi bukan niatnya semayang. Kalau Allah tak jadikan, tak takdirkan dia sakit perut, langsung tak pijak, langsung kakinya kawasan masjid. Ni kaki kita ni besok kan naik saksi. Mana dia pergi, mana dia langkah, mana dia singgah. Singgahlah juga, tapi imarahkanlah juga masjid. Majlis ilmu hadir, solat jemaah hadir. Meskipun tak dapat 5 waktu, adalah hadir. Begitu insya-Allah. Moga Allah bagi taufik kita semua. Amin ya rabbal alamin. Maka ia berselawat 2 rakaat padanya, kemudian beliau duduk padanya. Habis. Demikian lafaznya, usolli sunnatal qudumi raka'ataini. Sahaja aku sembahyang 2 rakaat sunat qudum kerana Allah Taala. Dan 2 rakaat sunat taubat. 2 rakaat sembahyang sunat taubat. Dia sembahyang sunat taubat pula. Sembahyang sunat taubat. Sembahyang sunat taubat ni dilakukan selepas taubat. Sepatutnya. Sebab tu panggil sembahyang sunat taubat. Kalau macam dalam kitab Minhajul Abidin tu, dalam bab taubat dia cerita dulu bab taubat, syarat rukun taubat.
penyesalannya, azamnya begini dan begitu, nanti dia kata bersihkan dirimu, pergi mandi. Mandi itu pun niatkan taubat, mandi sunat taubat kata dia. Kemudian sembahyang sunat taubat, mengiringi taubat. Kalau sembahyang sunat taubat, kalau tak ada benda-benda yang menjadi syarat rukun dalam hati kita itu tidak menggugurkan dosa-dosa besar kita. Faham baik-baik, bertaubat dan sembahyang sunat taubat. Apa beza di antara taubat dengan sembahyang sunat taubat? Sembahyang sunat taubat hukumnya sunat, bertaubat hukumnya wajib. Kita tak bertaubat, kita buat sembahyang sunat taubat je. Taubatnya tidak, buat sembahyang sunat taubat dan menyangkakan dia dah bertaubat. Menyangkakan aku dah bertaubat. Sebab apa? Tadi aku baru lepas buat sembahyang sunat taubat. Senang. Taubat bukan semudah itu. Taubat ni payah, berat, mikir banyak kali. Tengok dalam bab taubat tu, bukan senang taubat ni. Kalau tak, Imam Ghazali tak kata aqabatut taubat, gunung taubat, bukit taubat. Nak menunjukkan payah, nak melepasi tu. Tak ramai yang boleh mendaki gunung taubat tu sebab payah. Nak taubat kan datang macam-macam bisikan, datang macam-macam kata-kata, halangan, dugaan yang melemahkan kita nak bertaubat, yang menjadikan kita tangguh lagi. Tak jadi taubat, nantilah dulu, biarlah dulu. Tu bukan senang taubat. Cakap lah senang, taubat senanglah cakapnya. Nak membuatnya tu bukan senang. Kena mujahadah sungguh, lawan nafsu sungguh-sungguh, kena pandai larikan diri daripada psiko yang dibuat oleh syaitan. Kalau tak berjaya kita nak taubat. Ni sembahyang sunat taubat. Jadi bila dah taubat, sembahyang sunat taubat ni. Makna nak memperindahkan lagi taubat dia. Nak mencantikkan lagi taubat dia. So lepas dia taubat, dia usalli sunnat taubat dia. Makna lagi cantiklah taubat dia. Seperti mana hadis dari Ka'ab bin Malik, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kana la yaqdamu. Mana pula ni? Nombor lain. Daripada Abu Bakar, saya mendengar katanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ma min rajulin yudhnibu dhanban thumma yaqumu fayatatahharu thumma yusalli thumma yastaghfirullah illa ghafarallahu lahu." Thumma qara'a hadhihi al-ayah walladhina idza fa'alu fahishatan aw zalamu anfusahum dzakarullaha fastaghfaru lidhunubihim wa man yaghfiru dhunuba illa Allah walam yusirru ala ma fa'alu wa hum ya'lamun ulaika jazaohum maghfiratun min rabbihim wa jannatun tajri min tahtiha al-anharu khalidina fiha wa ni'ma ajrul 'amilin. Lepas daripada tu Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Baik, maksudnya tiada seseorang laki-laki, kata Nabi SAW. Kata Sayyidina Abu Bakar mendengar Nabi SAW berkata kepada beliau, tiada seseorang lelaki, masuklah perempuan, lelaki masuklah perempuan sekali lah, yang melakukan satu dosa kemudian ia bangkit, dia berdiri, maka ia berwuduk, kemudian dia bersolat, yakni solat sembahyang 2 rakaat. Setelah itu ia memohon keampunan daripada Allah Ta'ala, kecuali diampuni baginya, kemudian membaca oleh Rasulullah SAW akan ayat itu sebagai dalilnya. Jadi taubat ni amalan hati. Taubat amalan hati. Taubat bukan amalan anggota. Taubat amalan hati, bukan amalan anggota, bukan amalan lidah. Taubat bukan amalan lidah. Bukan syarat kena cakap.
Ya Allah, aku minta ampun. Dah. Ya Allah, aku bertaubat. Tak perlu cakap pun. Taubat ni hati. Belajar buat taubat tu. Sebab apa? Kadang-kadang mulut kita beristighfar, hati kita tempat lain. Adakah tu namanya taubat? Astagfirullahalazim, astagfirullahalazim. Tak ada pun hati kita situ. Adakah tu namanya taubat? Dah. Itu namanya zikrullah saja, berzikir je. Dapat pahala. Dan gugur dosa kecil. Ada pun dosa besar tak gugur dengan istighfar yang macam tu. Nak gugur dosa besar ada syarat tadi tu. Nama taubat tadi. Hatinya, azamnya, niatnya, penyesalannya, penghinaannya. Tu kena ada dah. Itu kalau dosa dengan Allah. Kalau dosa dengan orang ada pula tambah syarat lagi. Bukan boleh astagfirullah, dah taubat. Beres. Sebab tu kita suka ulang balik. Sebab pada kita taubat tu senang. Orang yang tahu taubat tu susah, dia kalau nak ulang balik dia fikir banyak kali. Sebab nak taubat ni payah. Bagi orang yang anggap taubat tu mudah, dia akan mudah ulang balik. Sebab pada dia apa susah taubat? Kan dah mengumpat, dah berdengki, dah sangka jahat, astagfirullah 3 kali, habislah lah. Kan buat lagi. Sebab pada kita taubat senang. Betul ke tidak? Bagi orang yang tahu taubat tu sukar, payah. Kalau seandainya dia berjaya bertaubat, dia akan jaga baik-baik. Dia tidak akan sewenang-wenang, semudah-mudah nak mengulangi balik dosa-dosa dia. Kalau kita berasa senang, seronok nak ulang-ulang balik, itu tanda taubat kita tak betul lah tu. Orang kalau taubatnya betul, cukup syarat rukunnya, penyesalannya, azamnya, sedek hatinya, benar hatinya, walaupun nak buat dosa kecil, dia akan mikir banyak kali. Tapi kalau taubat tak sah, taubat tak betul, jangan dosa kecil, dosa besar pun selamba akan diulang balik. Jadi belajar buat taubat sana. Belajar buat taubat pula. Kalau tak taubat, dosa besar tak gugur. Dengan kita solat, bersedekah, solat jemaah yang gugur dosa kecil. Dosa besar mengumpat, dosa besar berdengki, dosa besar memfitnah, mengadu domba, ini tak gugur dengan bersedekah. Tak gugur dengan bersedekah, gugur dengan taubat, dengan pergi haji umrah, tak gugur dosa besar ni. Dengan taubat, kalau dengan haji umrah, haji umrah tapi tak penyesal pun atas dosa-dosa, tak jadi. Sebab tu Imam Ghazali kata taubat ni amalan hati. Allah nak bagi kemudahan kepada umat Nabi Muhammad SAW membersihkan dirinya. Walaupun mulutnya dah tak boleh bertutur, dia masih berpeluang bertaubat kepada Allah. Yang ada hanya akal, terbaring dah. Yang ada hanya akal, mulut tak boleh bercakap dah, tapi masih ada akal, dia masih berpeluang bertaubat. Itu kelebihan kita umat Nabi Muhammad SAW. Pendek katanya, Allah sangat-sangat nak kita ni bersih daripada dosa. Kita mau dengan tidak, Allah terlebih dahulu nak mengampunkan kita kalau kita taubat. Jadi belajar buat taubat sana, sahabat-sahabat rahimakumullah, belajar buat taubat sana. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Taubat hukumnya wajib, bukan sunat. Taubat punya wajib. Dan 2 rakaat sembahyang sunat taubat. Demikian lafaznya, usalli raka'ataini sunnatat taubati lillahi ta'ala. Aku solat, aku sembahyang 2 rakaat, iaitu sembahyang apa tadi? Sunat taubat. Allahu akbar, dalam hati aku solat taubat. Itu je lah 2 rakaat. Bacalah surah apa yang kita boleh baca, yang kita pandai baca. Kalau dalam hati kita, kalau kita solat tu semata-mata solat macam tu, baca macam tu, hatinya tak ada apa-apa, makna itu sekadar sembahyang sunat taubat. Tidak ada taubat pun dalam solat tu. Tapi kalau dalam solat tadi tu ada syarat rukun, maka dalam solat tu juga ada taubat bagi diri dia.
Kalau yang tak solat, dia tak solat, tapi ada benda-benda tu, rukun-rukun syarat-syarat taubat tu ada dalam hatinya, maka dia taubat walaupun tidak membuat sembahyang sunat taubat. Cuma yang cantiknya digabungkan tadi, bergabung antara amalan batinnya, hatinya dengan zahirnya tadi. Lagi bertambah sempurna lah, taubat tadi. Jadi belajar sahabat-sahabat bab taubat ni, belajar bab taubat. Bukan mudah seperti yang kita sangkakan taubat ni. Kena azam tinggal segala dosa, kena azam, kena janji tinggal sebarang jenis dosa, dosa zahir dan dosa batin. Kena azam aku takkan buat segala jenis dosa lagi dah, zahir dan batin. Senang ke susah? Kalau setakat aku azam takkan berjudi lagi, makna yang lain masih lagi nak buat, itu senang. Mana ada lagi peluang nak buat maksiat walaupun tinggalkan judi. Faham tak? Ni kena tinggal dalam taubat tadi. Kata ulama, hatinya mesti bersungguh menunjukkan yang dia benci dengan segala jenis dosa dan maksiat, dan dalam taubat tu dia kena buktikan dengan azam dia. Aku azam mulai saat dan ketika ini akan meninggalkan sebarang jenis dosa dan maksiat, zahir dan batin. Bukan sahaja arak yang aku minum ni, bahkan yang lain-lain pun aku azam takkan buat sampai. Yang dosa-dosa yang aku dah buat, aku azam tinggalkan. Dosa yang belum aku buat aku akan azam untuk tidak membuatnya. Senang ke susah? Senang. Senang, baguslah, alhamdulillah. Tapi pada kita susah, sebab nak kena tinggal semua. Takkan nak kena tinggal semua kot. Takkan tak boleh yang lain. Bagilah Chan. Boleh macam tu. Menunjukkan hatinya tak benar nak meninggalkan maksiat. Menunjukkan hatinya tidak sungguh nak meninggalkan maksiat. Cuma dia nak tinggal yang tu je, yang lain nak buatlah. Jadi kalau begitulah, tak sah taubat dia. Tak sah taubatnya, tak cukup syarat. Tu syarat dia. Macam mana kita yang baru tahu? Kalau setakat seterpa tu, lagilah jauh. Astagfirullah. Walaupun dia menangis, walaupun dia melalak, walaupun dia melolong, walaupun dia berguling, hatinya tak ada benda-benda tadi. Dia tidak bertahu, dia belum taubat lagi. Orang dia, Masya ni betul-betul menyesal tu. Rupa menangis tak dapat pergi pasar malam. Rupa kan menangis menyesali dosa. Rupa nangis tu kena tinggal tak dapat pergi pasar malam. Taknya jadi. Sebab itulah apa pun ibadat kena belajar. Apa je ibadat? Taubat tu ibadat ke tidak? Ibadat, tapi ibadat hati. Meskipun ibadat hati kena ada ilmu tadi, pengetahuan. Apa cara taubat? Apa syarat taubat? Apa rukun taubat? Apa yang perlu ada? Itu disuruh belajar. Ni kita nak taubat tapi tak nak belajar. Tu yang kata buah plastik tadi tu. Yang semalam tu yang kita kata tu. Beribadat tanpa ilmu ni dusta. Ibadat tanpa ilmu ni bohong. Ibadat tanpa ilmu tu palsu, plastik je. Imam Ghazali kata ibadat itu buah ilmu. Buah bagi ilmu. Ilmu tu seperti pokok yang mengeluarkan buah yang namanya ibadat. Tiba-tiba kita ada buahnya, pokoknya tak ada. Itu nama buah plastik. Kita RM2 tu dia beli. Buah anggur plastik ada, buah limau plastik ada, buah labu plastik ada. Mari beli. Nampak ori, macam ori. Gigi keras, rupanya plastik. Tu buah macam tu tak ada pokok. Maksudnya kalau kita ni nak taubat kita tu bukan dengan ilmu, dengar je. Orang dengar kata taubat lah, istighfar lah, kita pun nak astagfirullah. Tu namanya taubat plastik namanya. Taubat palsu.
Taubat yang kalau betul-betul ni ada kesan dia, ada tanda dia, ulama kata tanda-tanda orang yang taubatnya sah, taubatnya diterima oleh Allah, ada alamatnya, ada petanda. Apa petanda dia? Di antaralah ulama besar, ulama kata hatinya seronok melonjak-lonjak nak buat ibadat. Jadi ringan nak buat ibadat, seronok melonjak-lonjak nak buat ibadat. Bukan rasa lemah, lesu, lemau dah, bukan rasa menyirap, menyampah. Bukan. Jadi seronok, melonjak-lonjak nak buat amal. Kemudian rasa berat, seberat-beratnya nak melakukan dosa. Rasa berat, seberat-beratnya nak mengulangi dosa tu, walaupun dosa kecil, dia berat nak buat, tak berani nak buat. Tu tanda hatinya dah bersih, dah kembali kepada fitrah, dah hatinya bersih. Makna taubat tadi dah menggugurkan dosa, hatinya dah bersih. Jadi seperti bayi baru lahir tadi tu. Tapi sebaliknya, kalau taubatnya tidak sah, makna kalau hatinya berkarat, hitam, legam, mati, begitulah keadaan hatinya, tetap begitulah, walaupun dia mengendakwa diri dia dah bertaubat. Sebab itu orang yang, kalau kita taubat diri macam tu, taubat hari ni, petang garang kita buat balik macam biasa, petang kan kita buat balik macam biasa, malam kan kita ulang balik macam biasa, besok kita ulang balik. Sebab apa? Hatinya masih lagi dalam keadaan yang sebelum. Tak ada rasa takut, tak ada rasa malu, tak ada rasa seronok, tak ada. Sebab hati dia masih begitu lagi. Cuma dia je yang perasan dah taubat, padahal hatinya masih hati yang dulu lagi. Jadi petanda orang yang kata ulama taubatnya betul dan diterima oleh Allah, dia seronok nak buat taat, dan dia takut nak mengulangi dosa ataupun nak buat dosa yang belum dia pernah buat. Dia tak berani nak buat. Dia kan fikir banyak kali. Dia takkan terlintas terus buat, bukan. Nafsu, syaitan tetap datang kempen supaya kita mengulangi dosa tu. Meskipun dah bertaubat, kita tetap namanya manusia. Bukan orang yang taubat tu dia berubah jadi malaikat dah. Dia tetap manusia. Pasti akan ada hasutan nafsu yang lebih berat daripada tu lagi, yang mana nafsu tadi ataupun setan tadi berkempen supaya dia mengulangi balik dosa dia dulu, ataupun nafsu setan akan mengajak dia membuat dosa yang lain pula. Sebab dia tetap manusia. Cuma perbezaan orang yang taubatnya betul tadi, walaupun datang bisikan hasutan tadi, dia tidak bermudah-mudah untuk buat. Dia akan berperang sekuat-kuatnya, dia akan berlawan sekuat-kuatnya, dia akan jauhkan diri, dia akan membuat sesuatu agar dirinya terhindar daripada melakukan maksiat. Sebab tu di antara syarat taubat tadi, di antara syaratnya, jangan ulang dengan sengaja. Jangan ulang dosa dengan sengaja. Apa maksudnya tu? Kalau terulang setelah bermujahadah, selepas dia berpegang, bermati-matian, berlawan, dia cuba buat begini, dia cuba buat begitu, nak alihkan diri dia supaya jangan buat balik dosa tu, tiba-tiba terjatuh juga dia. Maka taubat yang sebelum tu sah. Dosa yang dulu bersih dah, cuma yang tinggal sekarang dosa yang satu, yang baru dibuat tadi dah. Faham tak? Adapun dosa dulu bersih dah. Yang dosa yang baru ada pada dia tadi tu, yang dia terjatuh dengan tidak sengaja tadi, selepas daripada berperang, berlawan dan macam-macam, lemah dia, dhaif dia tu, tak dapat taufik daripada Allah. Contohnya jatuh di dalam maksiat yang sama ataupun maksiat yang lain, tidak membatalkan taubatnya yang dahulu. Dosanya habis dah, walaupun dulu dosanya yang 60 tahun tu, 50 tahun tu bersih dah. Bukan dengan sebab dia terulang dosa tadi tu, timbul balik dosa yang dulu, Allah batalkan taubat dia yang dulu. Tak, yang dulu bersih dah. Cuma sekarang dalam buku rekodnya hanya ada dosa yang baru dibuat tadi. Itu pun selepas dia bermujahadah, berperang, bersungguh-sungguh. Bukan maksudnya asal kena petik je
terus buat, itu tak bersungguh namanya. Makna jangan mengulangi dosa dengan sengaja. Dengan sengaja tu jangan. Tu syarat taubat. Kalau kita ulang dengan sengaja, makna tu bukan taubat, tak sah. Jangan ulang dengan sengaja. Maknanya kalau datang bisikan tu kena lawan. Pandai-pandai dah kita nak melawan tadi tu. Lekakan diri kita dengan apa-apa. Contoh ikutlah. Jadi belajar buat taubat sana baru lebih faham ni. Bila taubat yang betul, kalau taubat dengan Allah bagaimana? Taubat dengan dosa dengan sebab ada hubungan dosa dengan manusia macam mana? Macam mana cara dia? Nak kena pulangkan, nak kena minta halal, nak kena minta begini. Tapi tak kuasa nak pulangkan, tak kuasa nak minta halal, tak kuasa nak menyerah diri. Macam mana nak buat? Ada jalan dia juga. Sebab tu sebesar apa pun dosa, sebesar apa pun masalah kita ni, ada jalan keluar. Ada jalan keluar, cuma kita tak cari. Kita bertanya kepada orang yang sama waktu dengan kita. Sebab tu kawan kita pesan, kau ni aku rasa terjun bangunan lagi bagus. Settle masalah. Sebab hutang aku kau kan tak bayar, jadi kau terjun lagi baik. Gitanya alim ulama, gitanya ahli akhirat, pasti akan ada jalan yang akan ditunjuk. Kalau dia betul ulama, akan ada jalan yang dia akan tunjukkan. Itu dalam kitab Minhajul Abidin itu ada semua. Kita tak nak ngaji, rugi kita lah. Padahal ulama dah siap kan dah, semua dia macam-macam dia. Kita tak nak beritahu, rugi lah kita. Sebab tu mari mengaji, mari belajar, mari mengaji. Wahai sahabat, wahai kawan, wahai teman, rahimakumullah, mudah-mudahan merahmati kalian oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Belajar. Orang yang belajar, Allah akan mudahkan dia untuk masuk syurga. Takkan kita tak nak? Takkan kita tak nak Allah mudahkan masuk syurga? Belajar mengaji, insya-Allah betulkan niat kita, belajar je lah. Buat jadual. Yang belum ada jadual mengaji, tolong buat. Kalau nak mengaji dengan saya, kena buat macam tu lah. Tapi bukan maksud buat jadual mengaji dengan saya, bukan, jangan salah faham. Yang mengaji dengan saya, itu di antara saya punya amanah saya. Kalian kena buat jadual pengajian fardu ain khusus bagi diri kalian. Tak kisah nak mengaji dengan siapa, selagi gurunya betul akidah, betul fahamannya. Akidahnya ahli sunnah wal jamaah, fahamannya fahaman ahli sunnah wal jamaah, dia bermazhab Syafi'i, silakan kalian nak menadah ilmu daripada mereka. Ilmu fardu ain tadi, tauhid, tasawuf, tajwid, fiqh. Saya nak begitu. Orang yang belajar, yang mengaji dengan saya, makna kena buat macam tu. Jangan kita jadi seorang penuntut ilmu yang ikut masa lapang. Masa lapang nanti saya mengaji. Saya tak nak macam tu. Tak masuk dalam golongan orang bersungguh-sungguh. Orang, kalau kita ni duduk dalam golongan tak bersungguh-sungguh ni, duduk dalam keadaan bahaya, dalam keadaan bahaya dah. Sebab Allah tahu kita bersungguh ataupun tak bersungguh. Kita takut kita ni salah beramal sebab kita tidak bersungguh belajar. Dengan sebab tak bersungguh belajar, banyak benda yang penting kita tak tahu. Ni kita takut situ. Sebab peperiksaan daripada Allah tu besok halus. Bukan bermudah-mudah kita kata, ya Allah dulu dah belajar dah, dulu aku dah mengaji dah. Rupa-rupa bila Allah tilik dalam hati kita, rupanya tak bersungguh. Sebulan ada sekali mengaji, ataupun dia ngaji pada ikut masa lapang, mana tak bersungguh. Orang yang bersungguh, dia akan buatkan jadual tetap untuk diri dia. Aku mengaji fardu ain, contohnya hari sekian. Tu makna bersungguh. Jadi kan kata usaha, Allah tilik usaha kita tu. Walaupun kita dah usaha bersungguh, meskipun kita dah usaha bersungguh, tak pandai, tak faham, itu bukan urusan kita. Itu urusan Allah. Nak ampunkan, nak terima, tidak, itu urusan Allah. Urusan kita bersungguh. Di antara tanda orang bersungguh belajar agama, menuntut ilmu, dia ada jadual dia sendiri.
dia belajar setiap hari ataupun seminggu sekali, tapi lengkap tu fardu ain dia tak tinggal. Fiqh untuk syariatnya, tauhid untuk akidahnya, tasawuf untuk amalan hatinya, tajwid untuk Qurannya. Nak jadi orang kaya, jutawan, bilioner, ikutlah. Itu urusan dunia kita. Ni jangan tinggal belajar. Itu harapan saya lah kalau yang nak ngaji. Kalau dah kalian rasa tak perlu, tu terpulang. Tu terpulang lah. Itu nasihat kita sampaikan, kongsi-kongsi apa yang guru-guru kita sampaikan, kita kongsi-kongsi. Mudah-mudahan ada manfaat. Kemudian lapanya usalli sunnatat taubati lillahi ta'ala, saja aku sembahyang sunat taubat. Sembahyang sunat 2 rakaat, sunat taubat kerana Allah. Bila waktunya? Bila-bila boleh. Bila waktunya? Bila-bila boleh, selain daripada waktu makruh tahrim. Selain daripada waktu makruh tahrim. Sembahyang selepas sembahyang asar kita, fardu asar kita, dan selepas sembahyang fardu subuh kita. Ada banyak lagi. Kita jangan semata-mata nak tuju waktu makruh tahrim, waktu lain ada kosong saja kita tak buat, saja nak tuju waktu makruh tahrim. Janganlah macam tu. Banyak lagi lepas di antara maghrib dengan isyak ada waktu, di antara isyak sampai ke malam nak tidur banyak waktu, lepas sembahyang duha sampai ke zuhur banyak waktu tu panjang. Tapi kita tak nak buat waktu tu, nak pilih lepas asar, nak pilih lepas subuh tadi tu. Banyak lagi waktu yang lain, kenapa tak buat? Wallahu a'lam. Dah lah kambing lagi pula, tertipu lah. Wallahu a'lam. Terima kasih dah banyak-banyak yang sudi ikut kelas. Mudah-mudahan kalian semua dirahmati, diredai, diberi ilmu yang bermanfaat oleh Allah. Mudah-mudahan dengan asbab kita duduk dalam majlis ilmu pada malam ni, Allah Ta'ala mengampunkan segala dosa-dosa kita, mak ayah kita, adik-adik kita, orang yang baik dengan kita, orang yang banyak tolong kita, orang yang sayang kita, orang yang benci kita. Semua-semua mudah-mudahan mendapat keampunan daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan kita semua diberi kesihatan, keafiatan yang berkah, penuh berkah, rezeki yang halal yang luas lagi berkah, dipermudahkan segala urusan dunia dan akhirat, dilahirkan di kalangan kita, direzekikan oleh Allah kepada kita anak-anak yang soleh, yang solehah, yang bertakwa. Mudah-mudahan kita doa kepada Allah SWT dengan berkat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allah Ta'ala mengabulkan segala doa, segala hajat yang tersurat, yang tersirat. Kita doa minta pada Allah, mudah-mudahan andai kata ada di antara kita yang sedang diuji oleh Allah dengan sakit, dengan apa sajalah jenis masalah sakit zahir, sakit batin, rohani, jasmani, moga dibukakan jalan-jalan kelepasannya oleh Allah Subhanahu wa taala dengan berkat junjungan besar Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi. Allahumma rabbana fa'na bima 'allamtana, rabbana 'allimna alladhi ma yanfa'una, rabbana faqih ahlana wa qurbatil lana fi dinina ma ahli qudri wa dzakar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Alhamdulillahirabbil alamin. Taqabbalallahu minni wa minkum. Astagfirullah. Alhamdulillah. InsyaAllah sabar. Jom kita habis awal hari ni. Tak adalah awal pun macam biasa juga.